Satu. Perinciannya bersama Buma Win. Buma. Baik, terima kasih Atika. Pencapaian calon Sarawak dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 menunjukkan keputusan yang sangat memberangsangkan dengan 596 orang calon A dalam semua mata pelajaran yang diambil. Pengarah Pendidikan Sarawak Dato' Dr. Azhar Ahmad berkata 12 calon mendapat grade A tambah dalam semua mata pelajaran. Seramai 12 orang calon berprestasi cemerlang tertinggi mencapai grade A+ dalam semua mata pelajaran. Daripada jumlah ini, seramai seorang telah mencapai 11 A+ semua mata pelajaran. 6 orang telah mencapai 10 A+ dalam semua mata pelajaran. Dan 5 orang calon telah mendapat 9 A+ dalam semua mata pelajaran yang mereka telah ambil. Pelajar yang mendapat 11 A tambah ialah Hong Yong Kai dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Green Road Kuching, manakala 6 orang calon mendapat 10 A tambah. Sementara itu, 5 orang calon mendapat 9 A tambah dan 5 orang calon pelajar berkeperluan pendidikan khas telah mencapai tahap kecemerlangan dalam peperiksaan itu. Bercakap dalam sidang media, pengumuman keputusan peperiksaan SPM 2021 bagi negeri Sarawak di Kuching hari ini, beliau memaklumkan seramai 29,166 orang calon telah layak menerima sijil dan sebanyak 17 buah sekolah telah mencapai 100% calon layak sijil dalam peperiksaan tersebut. Sebanyak 3 buah sekolah telah memperoleh pencapaian grade purata sekolah GPS cemerlang, 30 sekolah memperoleh GPS baik dan 153 mencapai GPS memuaskan. Sarawak juga merekodkan sebanyak 42 mata pelajaran mencapai kelulusan 100%, 27 mata pelajaran mencapai kelulusan 90 hingga 99.9%, sementara 6 mata pelajaran mencapai kelulusan 80 hingga 89.9%. Sebanyak 36,385 orang calon di Sarawak telah menduduki peperiksaan tersebut. Baik, sementara itu, rasa gembira dan syukur jelas terpancar pada wajah-wajah pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 di Sarawak. Bagi pelajar berprestasi cemerlang tertinggi Hong Yong Kai yang mendapat 11 A tambah, tidak mudah putus asa dan belajar secara berkumpulan merupakan antara tip kecemerlangan beliau sehingga mendapat keputusan membanggakan itu. Saya rasa tips saya untuk berjaya dalam akademik ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, yakin dengan diri sendiri, kebolehan diri sendiri dan juga mendapatkan bantuan daripada ahli keluarga saya, guru saya dan rakan-rakan saya. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Green Road Kuching itu turut berkata pembelajaran secara dalam talian semasa pandemik juga banyak membantu beliau dalam membuat persiapan menghadapi SPM. Anak bongsu daripada 2 beradik itu bercita-cita ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran. Sementara itu, ibu beliau, Hung Shui Lim, amat berbangga dengan kejayaan anaknya. I really feel so excited and happy about this result. Not expected, but this is really good. And I think because he really, spent his effort and time, well managed in his schedule. So this is what he's supposed to get. Turut mencapai keputusan cemerlang dalam SPM 2021 ialah 5 pelajar berkeperluan pendidikan khas. Bagi Fairul Nizam Abdul Rahman yang menghadapi masalah pembelajaran kerana hyperaktif, tidak menyangka akan mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan itu kerana selalu berfikiran akan mendapat keputusan teruk. Cabaran capaian internet yang tidak baik juga tidak menghalang beliau untuk terus berusaha gigih. Individu yang bercita-cita menjadi seorang pendidik itu turut berkongsi tip kejayaan beliau mendapat 6 A, 2 B dan 1 C tambah. Apa yang saya amalkan setiap hari, terutamanya pada bulan peperiksaan, saya akan bangun jam 3 pagi
kerana waktu tersebut sangat baik untuk kita, waktu itu sangat bagus, sesuai untuk kita belajar dan masuk sunyi kan. Kalau kita belajar waktu malam ke petang kan selalu akan ada gangguan macam lah. Seorang lagi pelajar berkeperluan pendidikan khas, Danny Yong Zi Lik, yang menghadapi masalah penglihatan juga tidak menjadikan kekurangan tersebut sebagai alasan untuk tidak berusaha gigih. Cabaran yang terbesar ialah masalah penglihatan saya. Saya suka lihat sains yang kecil itu. Beliau mendapat 5A tambah, 2A dan 1A tolak dalam peperiksaan SPM 2021. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng hari ini menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Jerman ke Malaysia, Dr. Peter Blomeyer di Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya. Bercakap kepada pemberita selepas pertemuan bersama Premier Sarawak itu, Dr. Peter Blomeyer memberitahu sejak dilantik sebagai Duta Besar Jerman ke Malaysia pada awal tahun 2021, ini merupakan lawatan pertama beliau ke negeri ini untuk mengenali Sarawak dengan lebih dekat. Menurutnya lagi, pelbagai perkara berhubung jalinan kerjasama di antara Sarawak dan Jerman dibincangkan dalam pertemuan itu, terutamanya bagi pemain industri di Jerman meneroka peluang-peluang pelaburan di Sarawak. So far, we have a very limited number of German companies active here, whilst in West Malaysia we have a great number. We have 700 German companies operating in Malaysia. 400 are organized in the Malaysian-German Chamber of Commerce and Industry, and I think we should catch their attention also to explore opportunities here in Sarawak. Beliau menambah, Jerman juga terbuka terhadap potensi kolaborasi dalam pembangunan tenaga hijau di Sarawak, terutamanya dalam perkongsian teknologi serta kepakaran dalam bidang tersebut. Selain itu, Jerman menerusi Goethe Institute di Kuala Lumpur turut berminat untuk mengukuhkan lagi kerjasama dengan Sarawak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB optimis melahirkan seramai 120 usahawan jutawan wanita luar bandar di Sarawak, khususnya di Limbang. Ke arah merealisasikan hasrat itu, Timbalan Menterinya Dato' Hasbi Habibullah berkata, usahawan tempatan luar bandar perlu didedahkan dengan pengetahuan dalam perniagaan sekaligus memberi ruang kepada mereka untuk melihat potensi dan peluang perniagaan. Datuk Hasbi memberitahu seminar keusahawanan wanita luar bandar dan bengkel keusahawanan wanita luar bandar How to Make Your First Million Zon Sarawak yang diadakan di Limbang adalah sebagai langkah permulaan melahirkan usahawan jutawan wanita. Peluang tu tak ada. The opportunity yang tak ada. Ataupun opportunity tu ada. Tapi kita tak tahu macam mana nak capture opportunity tu, peluang tu. Jadi insya-Allah saya pun dah di KPLB sebagai orang Limbang lah. Inilah langkah pertama lah kita bawa kemari untuk melihat bagaimana untuk mengembangkan pertanian. Katanya, Limbang menjadi lokasi pertama di Sarawak untuk program itu dan dijangka akan diteruskan, termasuk membawa masuk usahawan dari luar daerah seperti Kuching dan Miri ke Limbang. Menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program itu, anjuran Institut Kemajuan Desa Infra di bawah KPLB di Limbang. Beliau berkata, sekitar RM300,000 diperuntukkan kementerian itu bagi pelaksanaan program di seluruh negara. Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata, ianya merupakan usaha kementerian untuk membantu usahawan wanita luar bandar bangkit semula pasca COVID-19. Seramai 160 peserta terlibat dalam program tersebut. Nilai integriti perlu diterap bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berfungsi dengan efektif dan efisien, khususnya sebagai sebuah stesen penyiaran. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Nasrul Hakim Muhammad Noh, mengingatkan warga RTM Sarawak untuk terus menekankan nilai integriti itu sebagai penjawat awam bagi memastikan peraturan dipatuhi dan beretika dalam melaksanakan tugas. Nasrul Hakim dalam pada itu yakin warga kerja RTM Sarawak mampu menjadi satu pasukan dan bekerjasama bagi menjayakan aspirasi keluarga Malaysia selain mengekalkan kecemerlangan jabatan itu dalam beberapa aspek. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Dui Bulanan RTM Sarawak di RTM Kuching hari ini.
Beliau turut merasmikan Majlis Ramah Tamah Gawai Raya di perkarangan RTM Kuching yang bertujuan mengukuh lagi silaturahim dan semangat perpaduan dalam kalangan kaki tangan RTM Sarawak. Sementara itu, pengerusi Majlis Ramah Tamah Gawai Raya yang juga Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Radio RTM Sarawak, Azmi Ahmad berkata, majlis tersebut menekankan kepentingan penerapan aspirasi keluarga Malaysia. Kita dapat lihatlah, maknanya aspirasi keluarga Malaysia dapat diterapkanlah, iaitu yang kita tahu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Kesyukuran kita dapat meraihkan dua perayaan besar di Malaysia, iaitu di Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Gawai Dayak. Dalam pada itu, penganjuran Majlis Ramah Tamah Gawai Raya RTM Sarawak juga akan dapat mengukuh lagi semangat perpaduan dalam kalangan kaki tangan di RTM Sarawak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Bu Mawiyin.